This call is now being recorded. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okey, selamat datang. Pada hari ini kita akan teruskan pembelajaran sains tahun 6 kita di bawah topik daya. Pastikan dengan awak ada modul awak, alat tulis dan juga buku teks. Okey, jadi buka modul awak, muka surat 3. Okey, ini sebagai satu ulang kaji Okey, topik yang telah pun awak belajar sebelum cuti hari itu, iaitu daya dan juga kesan daya. Okey, awak dah belajar sebelum cuti hari itu. Okey, saya dah suruh awak buat pada hari Isnin. Okey, selamat datang Syawal. Kenapa lambat? Okey, selamat datang. Okey, bagi yang baru datang, kita sekarang ni tengah tengok modul muka surat 3. Okey, muka surat 3. Okey. Setelah pun suruh awak buat, mari kita semak sama-sama. Ini adalah apa yang telah kita belajar sebelum cuti hari itu. Mari kita semak sama-sama. Okey, muka surat 3. Rujuk buku teks muka surat 94 hingga 98. Okey, isi tempat kosong di bawah. Okey. Daya ialah, siapa boleh jawab? Daya ialah Tarikan dan tolakan. Okey, tarikan atau Tolakan. Okey, kalau betul tanda right. Tarikan atau tolakan yang bertindak ke atas suatu objek. Okey, B. Darjah 1.1 menunjukkan suatu aktiviti yang melibatkan daya. Nyatakan jenis daya yang terlibat dalam aktiviti di atas. Okey, daya apa yang Okey, tolakan. Okey, baik. Terima kasih. Tolakan. Okey, C. Darjah 1.2 menunjukkan beberapa aktiviti yang menunjukkan kesan-kesan daya. Okey, kita dah belajar sebelum cuti hari itu ada 5 kesan daya. Okey, mari kita jawab soalan. Apakah kesan daya yang ditunjukkan dalam aktiviti di atas? Tuliskan huruf yang berkenaan dalam ruang yang disediakan. Okey, aktiviti apa yang menambah kelajuan objek yang sedang bergerak? Aktiviti R. Okey, baik. Okey, bola tu mula-mula perlahan je. Lepas tu bila kita sepak dia makin laju. Okey, aktiviti R. Okey. Kemudian aktiviti apa yang mengubah arah gerakan objek? Aktiviti P. Aktiviti P. Okey, Q. P. Q yang mengubah arah gerakan bola pingpong tu. Bola pingpong tu dia pergi ke arah kita. Kemudian kita pukul dia pergi ke arah lawan balik. Jadi nampak dia bertukar arah. Okey, mula-mula pergi ke arah kita, kemudian dia pergi ke arah pihak lawan. Jadi itulah maksud merubah arah gerakan objek. Okey, kita tolak dia pergi ke arah lawan. Okey, aktiviti Q. Okay, dan yang terakhir, apakah aktiviti yang mengubah bentuk objek? Aktiviti Aktiviti P. Okey, aktiviti P. Okey, selesai. Okey, sebelah pula. Okey, sekejap, sebentar. Tadi botol air tadi kan, okey, mula-mula botol air tu nampak bentuk dia elok je. Kemudian bila kita tolak dia, kita tekan dia, jadi bentuk dia penyek. Itu maksudnya merubah bentuk objek. Okey. Jadi ada lagi 2 kesan daya. Baik, B. Jawab semua soalan. Nombor 1, Ridwan mengkaji masa yang diambil dan bilangan murid yang menolak kotak X sejauh 20 meter di dalam kelas. Okey. Apakah pemboleh ubah yang dimalarkan? Okey, pemboleh ubah yang dimalarkan bermaksud apakah yang kita samakan? Okey. Sama. Okey, awak tengok dekat pernyataan ini. Ridwan mengkaji masa yang diambil dan bilangan murid yang menolak kotak X sejauh 20 meter di dalam kelas. Okey, apa yang sama? Ni semuanya ditolak sejauh 20 meter. Jadi jawapan dia adalah jarak 20 meter. Itu yang sama. Dimalarkan maksudnya yang sama. Okey, hubungan pula. Tuliskan hubungan di antara bilangan murid dan masa yang diambil untuk menolak. Okey, kalau hubungan, saya kata itu kalau nak jawab hubungan kita pakai semakin.
semakin. Okey, semakin apa? Semakin tengok yang dalam kotak ni. Semakin bertambah. Okey, 2, 4, 6, 8. Okey, semakin bertambah bilangan murid. Tengok masa dia. 5, 4, 3, 2. Okey, menurun pula. Okey, semakin menurun masa yang diambil untuk menolak. Okey. C, apakah yang bergerak balas? Okey, bergerak balas itu yang bawah ni. Okey, atas ni PM, pemula buah yang dimanipulasi, bawah PB, pemula buah yang bergerak balas. Okey, jadi yang bawah ni apa? Masa yang diambil untuk menolak kotak X. Okey, yang dimanipulasikan yang atas tadi, bilangan murid. Okey, baik. Tuliskan inference. Yang kamu boleh buat dari penyiasatan ini. Inference kita mulakan dengan apa? Kerana. Okey. Kenapa makin lama makin sedikit? Okey, kerana lebih ramai murid menolak, maka lebih senang untuk menolak kotak X. Okay, lagi ramai tolak, lagi senanglah kita nak tolak. Okay, dan C pula, bulatkan jawapan yang betul. Antara yang berikut, aktiviti yang manakah menyebabkan perubahan bentuk dan saiz sesuatu objek? Okay. Adakah memijak bola, menekan seketul plastisin di atas lantai, menendang bola, mengukir papan kayu? Okay, apakah aktiviti yang menyebabkan perubahan bentuk dan saiz? Siapa boleh jawab? Adakah yang menyebabkan perubahan bentuk dan saiz? Bentuk. Di mana? Okey, betul. Dengan Sebab apa? Sebab kalau kita pijak bola, kalau kita pijak bola, bola tu bila kita lepas balik, bola tu jadi balik bentuk asal. Tapi kalau kita tekan seketul plastisin atas lantai, bila kita tekan dia, macam doh roti lah, macam doh. Okey, plastisin lah. Bila awak tekan plastisin tu akan penyek. Tapi bila kita lepaskan tangan kita, plastisin tu tetap penyek. Dia tak kembali balik ke bentuk asal dia. Jadi betul lah. B. Alright. Okey, terima kasih. Jadi Haikal. Okey, baik. Dan nombor 4. Apabila Saiful menyepak sebiji bola ke arah dinding, didapati bola itu melantun ke arah lain. Apakah kesan daya dalam situasi yang dinyatakan itu? Okey, bila Saiful tu sepak bola pergi ke dinding, bola tu melantun pergi arah lain. Apakah kesan daya dalam situasi yang dinyatakan itu? Daya mengubah arah objek. Okey, daya mengubah arah pergerakan objek. Sebab tadi kita sepak dia ke depan, lepas tu dia melantun pergi belakang balik. Itulah maksud dia, betul. Okey, terima kasih. Syawal. Baik, selesai musat 3. Siapa yang tak sempat ni, ni saya tunjuk balik musat yang ni tadi. Okey, 1 minit
Very good. Okey, dah selesai. Okey, Dah. jadi barulah kita nak masuk topik kita pada hari ini, iaitu topik yang seterusnya, subtopik yang seterusnya di bawah topik daya juga, iaitu daya geseran. Okey, masih lagi topik 6, topik daya, tetapi dalam subtopik 6.2 daya geseran. Okey, kita akan belajar dengan lebih lanjut lagi. Apa salah satu bentuk daya itu daya geseran. Okey, dalam subtopik ini awak akan belajar yang pertama, awak akan belajar mengenai yang pertama menyatakan maksud daya geseran. Okey, apakah maksud daya geseran? Nanti awak akan belajar. Okey, yang kedua, awak akan mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi daya geseran. Okey, awak akan belajar nanti apakah faktor-faktor yang mempengaruhi daya geseran. Okey, sebabkan kita tak boleh berkumpul di sekolah, jadi kita tak boleh bereksperimen. Apa? Kita tengok video. Okey, melalui video kita akan tahu apakah dia faktor yang mempengaruhi daya geseran. Okey, mari kita tengok video sama-sama. Video yang pertama dahulu. Okey, video yang pertama dahulu. Pernahkah anda melihat fenomena geseran berlaku? Geseran sentiasa berlaku dalam kehidupan seharian kita. Pastikan anda kekal sehingga ke akhir video kerana kita akan sentuh tentang daya geseran. Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Syamim dari Cikgupedia, channel yang menyajikan pengisian tentang pendidikan melalui video. Bagi anda yang masih baru dengan channel ini, pastikan anda menekan butang subscribe dan klik pada butang loceng agar anda tidak ketinggalan apabila kami mengeluarkan video yang baru. Pada kali ini kita akan sentuh tentang maksud daya geseran. Okey, yang pertama kita akan belajar mengenai maksud daya geseran. Faktor yang mempengaruhi geseran. Okey, yang kedua kita akan belajar apakah faktor yang mempengaruhi daya geseran. Dan kesan daya geseran. Okey, kesan daya geseran ni kita akan belajar pada minggu hadapan. Daya geseran ialah daya yang terhasil apabila dua permukaan bersentuhan antara satu sama lain. Okey, jadi daya geseran bermaksud daya yang terhasil, ini bawahnya, daya yang terhasil apabila dua permukaan bersentuhan antara satu sama lain. Okey, dalam situasi video ni adalah di antara pasir dan juga skateboard ini. Mari kita lihat dengan lebih jelas bagaimana berlakunya daya geseran. Daya geseran sentiasa menentang arah pergerakan objek. Kita lihat. Okey, jadi daya geseran ni berlaku kalau dalam situasi ni kan, daya geseran ni berlaku apabila kawan tu bila dia skateboard turun ke bawah, berlaku geseran di antara pasir dan juga dia punya skateboard. Okey, itu bermaksud daya geseran tu terhasil apabila dua permukaan bersentuhan, okey, antara skateboard dan juga pasir. Okey, dia bersentuhan kemudian dia turun bawah. Kanak-kanak yang sedang bermain. Okey, sama juga macam situasi ini juga. Okey, ada seorang kanak-kanak dia sedang bermain gelongsor. Okey, dia sedang menurun gelongsor tersebut. Arah daya geseran ialah bertentangan dengan arah pergerakan kanak-kanak tersebut. Okey, jadi kanak-kanak tu dia turun gelongsor. Tapi arah daya geseran berlawanan, bermaksud arah daya geseran tu sedang naik gelongsor lah. Kan? Bila dia turun, arah geseran tu dia berlawanan. Ini arah bayi tu turun, ini pula arah daya geseran. Okey, mesti sentiasa berlawanan dengan arah pergerakan kita. Ada soalan ke? Okey, teruskan. Daya geseran menyebabkan pergerakan sesuatu objek menjadi perlahan dan kemudian terhenti. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi geseran.
Okay, sekarang ni kita nak tengok apakah faktor yang mempengaruhi daya geseran pula. iaitu jenis permukaan dan jisim objek. Jika permukaan lantai adalah Okey, jadi yang pertama, faktor yang pertama adalah jenis permukaan. licin, maka daya geseran yang terhasil adalah kecil. Lebih mudah untuk kita menggerakkan objek. Okey, kalau licin lebih mudah untuk bergerakkan objek. Bermaksud kalau licin daya geseran dia sikit. Okey, kalau licin daya geseran dia sikit. Jika permukaan lantai adalah kasar, maka daya geseran yang terhasil adalah besar. Okey, manakala kalau tadi licin kan, licin daya geseran dia sikit lah. Kalau kalau permukaan yang kasar, daya geserannya tinggi, lagi susah kita nak tolak. Kalau licin lagi senang kita nak tolak. Kalau tapi lagi kasar, lagi susah kita nak tolak. Lebih sukar untuk kita menggerakkan objek. Jika jisim objek yang bersentuhan dengan lantai Okey, faktor yang kedua, jisim objek. Okey, siapa boleh beritahu saya apa maksud jisim? Ingat kita? Apa maksud jisim? 625, apa maksud jisim? Berat barang, berat objek. Bagus, mesti Syawal. Okey, jisim bermaksud berat lah, berat objek. Okey, berat. Alright, mari teruskan. So, okey, ini faktor yang kedua, iaitu jisim objek, berat objek. Okey, kalau lagi berat, lagi senang ke, lagi ringan, lagi senang ke? Okey, mari kita tengok sama-sama. ialah kecil. Maka daya geseran yang terhasil adalah kecil. Menggerakkan objek. Jika jisim objek yang bersentuhan dengan lantai ialah kecil, maka daya geseran yang terhasil adalah kecil. Okey, jadi bila objek tu ringan, daya geseran dia pun kecil. Tapi kalau objek tu berat, daya geseran dia akan tinggi lah. Lagi susah kita nak tolak. Okey, bila lagi ringan lagi senang nak tolak, lagi berat lagi susah kita nak tolak sebab ada banyak daya geseran. Lebih mudah untuk kita menolak objek tersebut ke hadapan. Jika jisim objek yang bersentuhan dengan lantai ialah besar, maka daya geseran yang terhasil juga besar. Lebih sukar untuk kita menolak objek tersebut ke hadapan. Daya geseran Okey, itu dia. Okey, kesan daya geseran kita akan belajar minggu depan. Okey, mari kita lihat video yang kedua pula. Jeff dan Michael telah lambat ke sekolah. Kini mereka berlari menuju ke kelas. Okey, ada dua orang murid. Nama dia Jeff dengan Michael. Jeff dengan Michael ni dia telah lambat ke sekolah. Jadi dia orang pun larilah pergi masuk sekolah sebab dia orang tak nak terlambat lah. Jeff berkata, Sekali tiba-tiba Jeff terjatuh. hari ini bukan hari yang baik untuk saya. Okey, bila Jeff terjatuh tadi, kalau awak perasan, dia punya buah apple dia tercampak. Sekarang, ke mana perginya buah apple saya? Michael menasihati Jeff. Okey, jadi Michael dia tengok Jeff jatuh, dia pun menasihatilah Jeff ni. Berhati-hati ketika berlari. Tanpa geseran, awak mudah tergelincir apabila berlari terlalu laju. Tanpa geseran, awak boleh jatuh jika awak boleh tergelincir dan terjatuh sekiranya awak lari dengan laju. Tapak kasut yang haus mempunyai tapak yang licin. Okey, tapak kasut awak yang haus tu, okey, yang bunga dia dah nak lusuh tu, dia akan jadi licin. Yang menghasilkan jumlah geseran yang kecil pada lantai kayu. Okey, jadi disebabkan dah tak ada bunga, jadi jumlah geseran dia tu kecil lah. Bila jumlah geseran kecil, awak boleh terjatuh. Mengapakah apel hijau bergolek lebih jauh daripada apel merah? Yang menghasilkan jumlah geseran yang kecil pada lantai kayu. Okey, tadi kan saya kata, okey, masa dia terjatuh, masa Jeff tu terjatuh, dia punya buah apple dia tercampak. Okey, tapi dalam situasi ni ada buah apple merah dan juga apple hijau. Okey, awak tengok dekat apple merah dia, awak tengok dekat apple hijau dia. Okey, apple hijau tu dia lebih jauh. Manakala apple merah ni dia dekat je tercampak dia. Sebab apa? Sebab awak tengok dekat apple merah. Dia tercampak dekat permaidani yang kasar. Manakala apple hijau pula dia tercampak jauh sebab dia bergeser dengan lantai yang licin. Jadi bila licin,
jauhlah dia tercampak. Bila kasar, dekat je lah dia tercampak. Sebab daya geseran. Mengapakah apel hijau bergolek lebih jauh daripada apel merah? Lantai kayu tersebut agak licin dan ini menghasilkan jumlah geseran yang kecil. Okey, jadi permukaan lantai kayu ni yang licin mengakibatkan kurang daya geseran. Oleh itu, apel hijau bergolek lebih jauh. Okey, bila kurang geseran, lagi jauh lah apple tu bergolek. Permaidani mempunyai permukaan kasar yang menghasilkan lebih geseran. Okey, manakala permaidani pula, dia mempunyai permukaan yang kasar. Jadi akan mengakibatkan lebih banyak geseran, daya geseran. Permaidani menghalang apel merah bergolek lebih jauh. Jenis permukaan menentukan jumlah geseran antara dua permukaan. Okey, jadi jenis permukaan menentukan bilangan daya geseran yang terhasil. Okey, jadi bila daya geseran rendah, lagi jauh objek akan bergerak. Tapi bila daya geseran tinggi, lagi dekat je objek tu boleh bergerak. Sebelum loceng tamat waktu Okey, ini situasi yang kedua pula. Okey, tadi faktor yang pertama iaitu permukaan lantai. Faktor yang kedua pula, jisim objek, berat objek pula. Okey, awak tengok sama-sama. persekolahan berbunyi, guru meminta murid-murid lelaki memindahkan almari ke dewan dan meja ke belakang kelas. Meja mempunyai jisim yang kecil. Lebih mudah untuk menolak meja kerana meja menghasilkan kurang geseran. Okey, jadi meja tu je ringan. Jisim yang kecil, maksudnya ringan lah. Bila ditolak, senang je nak tolak sebab dia kurang geseran, kurang menghasilkan geseran. Okey, bila ringan, dia kurang menghasilkan geseran. Tapi kalau berat pula, Almari mempunyai jisim yang besar. okey, almari ni berat, jisim yang besar, maksudnya berat lah. Okey, bila ditolak, susah nak tolak. Sebab apa? Dan lebih berat. Ini menghasilkan geseran yang banyak. Okey, jadi bila lagi berat, lagi banyaklah daya geseran. Bila lebih banyak daya geseran, lebih susahlah nak tolak almari tersebut. Jisim objek menentukan jumlah geseran antara dua permukaan. Okay, jadi jisim objek menentukan daya geseran yang terhasil daripada dua permukaan. Okay, jadi di sini ada terdapat dua faktor tadi. Yang pertama tadi adalah jenis permukaan dan yang kedua adalah jisim objek. Lebih banyak daya diperlukan untuk menggerakkan objek-objek yang lebih berat kerana terdapat lebih banyak geseran. Okey. Baik, dah tengok video. Sekarang ni mari kita tengok buku teks muka surat 100. Okey, buka buku teks awak muka surat 100. Okey, buku teks muka surat 100. Daya geseran. Okey, sedia? Okey, soalan satu Baik. Dekat dalam gambar tu ada 4 orang murid sedang bermain carrom. Siapa yang pernah main carrom tahulah macam nak main carrom kan, bila kita kena jentik buah tu dan pastikan biji-biji yang hitam dan putih ni masuk ke dalam lubang. Okey, jadi ada seorang murid jentik buah carrom. Tiba-tiba dia kata, dah berhenti. Jadi kawan ni tanya, kenapa buah carrom ni berhenti bergerak? Okey, cikgu pun jawab, buah carrom ini bergerak disebabkan oleh daya yang dikenakan semasa berjentik. Okey, masa jentik tu daya apa yang terlibat? Daya tolakan. Okey, manakala buah carrom pula berhenti kerana ada daya geseran di antara buah carrom dengan permukaan papan carrom. Okey, disebabkan ada daya geseran, maka biji yang dijentik tu akan lama-kelamaan akan berhenti. Kalau tak ada daya geseran, bila kita jentik, ini tak ada daya geseran tau kalau tak ada. Kalau kita jentik biji carrom tu, dia akan bergerak, dia tak akan berhenti. Sebab apa? Sebab tak ada daya geseran. Tapi di dalam dunia sebenar ni, mesti akan ada daya geseran. Kalau tak dengan permukaan, dengan udara. Dengan angin sekitar kita ni pun, bila kita berlanggar, bila kita bergerak, mesti ada daya geseran di antara badan kita dan juga angin. Sebab itulah buah carrom berhenti sebab dia bergeser di antara permukaan dia. Jadi kawan ni tanya balik, apakah daya geseran? Okey, daya geseran ialah daya yang terhasil apabila dua permukaan bersentuhan antara satu sama lain. Okey, daya geseran ialah
daya yang terhasil apabila dua permukaan bersentuhan antara satu sama lain. Mesti ada dua permukaan, sama ada buah kerem dan juga tapak, sama ada almari dan juga lantai, sama ada buah apple dan juga pemaidani. Mesti ada dua permukaan yang bersentuhan, baru ada daya geseran. Okey, perhatikan semula muka 101 101. Perhatikan semula pergerakan buah kerem tadi. Tahukah kamu di manakah arah daya geseran? Okey, tadi kita tengok video tu kata arah daya geseran adalah berlawanan dengan arah pergerakan. Okey, arah pergerakan buah kerem ke hadapan, maka arah daya geseran adalah ke belakang. Itu saja. Dia berlawanan. Okey. Sekali lagi. Buah kerem bergerak ke hadapan. Okey, buah kerem ni dia bergerak ke hadapan, maka automatik daya geseran akan bergerak ke arah belakang. Sebab arah daya geseran menentang arah pergerakan buah kerem. Tapi dia punya arah daya geseran mesti dia dekat bawah. Sebab yang berlakunya adalah dekat ni dua permukaan ni lah, antara buah kerem dan juga lantai. Kan permukaan dua ni, jadi dekat bawah ni dia punya arah daya geseran. Okey, jadi sambung. Daya geseran sentiasa menentang arah pergerakan objek. Daya geseran juga akan menyebabkan pergerakan suatu objek menjadi perlahan dan akhirnya berhenti. Okey, patutlah buah kerem ini bergerak perlahan dan akhirnya berhenti. Okey. Okey, cuba kamu berikan contoh daya geseran dalam aktiviti seharian kamu. Pilih pernyataan yang benar. Okey, cuba kamu berikan contoh. Okey, apakah dia contoh lain daya geseran dalam kehidupan seharian kamu? Tahu tak apa contoh daya geseran? Siapa tahu apa contoh-contoh daya geseran dalam kehidupan seharian awak? Selain daripada kerem. Main apa? Dam? Main dam. Awak pun gerakkan buah tu. Kalau buah tu bila kita letak satu tempat, dia tak bergerak dah. Sebab apa? Sebab dia ada geseran. Betul. Ataupun awak main bola. Awak sepak bola, laju lama-lama tiba dia perlahan. Sampai dia berhenti. Itu maksudnya bola tu ada bergeser dengan rumput dekat bawah tu, menghasilkan daya geseran. Tapi sebenarnya awak pegang pen ataupun awak pegang pensel pun ada daya geseran. Ada? Okey. Okey. Kalau kita pegang pen, kalau tak ada daya geseran, okey, contoh kalau tak ada daya geseran, kalau kita pegang pen ni akan jatuh. Sebab tak ada geseran. Sebab kalau ada geseran lah kita dapat pegang pen dengan elok. Okay, kalau tak ada geseran, pen ni boleh jatuh. Jatuh. Sebab dia licin, terlalu licin. Sebab tak ada geseran. Itu contoh. Okey, tengok. Kenal pasti dua permukaan yang bersentuhan yang menyebabkan daya geseran berlaku pada setiap situasi di bawah. Okey, tengok yang gambar yang pertama, gambar orang main bowling. Okey, gambar orang bermain bowling. Okey, berlakunya geseran di antara bola bowling dan juga tapak dan juga laluan bowling tersebut. Okey, yang kedua pula. Tengok ni. Menolak troli. Okey, berlaku geseran di antara tayar dan juga lantai. Dan yang ketiga, orang tengah main gimnastik, berlakunya geseran di antara tangan dan juga palang gimnastik ni. Dan yang keempat, orang sedang memegang pensel. Jadi berlaku geseran di antara permukaan jari dan juga permukaan pensel. Okey. Baik, selesai selesai maksud. Okey, tengok faktor pula. Okey, faktor yang mempengaruhi daya geseran. Apakah faktor yang mempengaruhi daya geseran yang terhasil? Okey, daya geseran dipengaruhi oleh faktor seperti macam dalam video tadi. Daya geseran dipengaruhi oleh yang pertama jenis permukaan dan yang kedua jisim objek. Okey, tengok yang pertama dulu, jenis permukaan. Ada troli yang sama tapi dua tempat yang berbeza. Satu dekat lantai simen, satu dekat rumput. Okey, dekat simen punya permukaan dia licin. Manakala rumput permukaan dia kasar, tak rata. Jadi bila kita tolak troli dekat simen senang sebab permukaan dia licin. Manakala kalau dekat rumput pula bila kita tolak troli, bila kita tolak dia jadi susah sebab dia punya permukaan dia tak rata. Jadi bila simen rata bermaksud daya geserannya sedikit. Jadi mudah kita nak tolak troli.
Manakala dekat rumput pula, bila kita tolak susah sebab daya geseran dia tinggi. Okey, tengok faktor yang kedua pula, jisim objek pula. Okey. Tengok ada seorang murid ni, dia kata mengapakah almari ini sukar digerakkan? Almari sebelah mudah sahaja ditolak. Ada dua almari, bentuk yang sama, tapi satu senang, satu susah. Sebab apa? Siapa boleh beritahu saya? Sebab apa? Bentuknya sama. Tapi yang ini susah. Ini senang. Siapa boleh beritahu saya? Sebab apa? Bentuk yang sama tapi satu susah, satu senang nak tolak. Sebab dia berlawan angin. Okey, dua ni lawan dengan angin, tapi satu ni dua almari ni, satu berlawan dengan angin, satu lagi pun berlawanan dengan angin juga, tapi satu ni susah, satu ni senang. Kenapa? Kenapa? Sebab, okey, yang pertama, ini faktor yang kedua tau, jisim, faktor berat. Sebab yang pertama, almari ni penuh dengan buku, manakala almari ni tak ada buku langsung. Jadi almari yang penuh dengan buku ni dia berat, manakala almari yang kosong dia ringan. Jadi bila tolak almari yang penuh susah sebab dia berat. Kalau tolak almari yang kosong dia senang sebab dia ringan. Itulah perbezaan dia. Okey. Okey, kesan daya geseran kita akan belajar minggu hadapan. Okey, baik. Jadi mari kita jawab modul muka surat 4. Okey, sedia. Okey, saya suruh awak buat semalam. Okey, daya geseran. Okey, ready Daya geseran. Siapa boleh jawab daya geseran ialah Daya yang terhasil apabila daya permukaan bersentuhan antara satu sama lain. okey, daya geseran ialah daya yang terhasil apabila dua permukaan bersentuhan antara satu sama lain. Okey, terima kasih Syawal. Okey, nombor 2, daya geseran sentiasa Menentang arah pergerakan objek. menentang arah pergerakan objek. Okey, kalau arah pergerakannya ke hadapan, arah daya geseran adalah ke belakang. Okey, daya geseran juga menyebabkan daya geseran juga menyebabkan apa suatu objek menjadi apa dan akhirnya apa. Okay, biji kerum tadi tu bila kita jentik dia laju, lama-kelamaan dia perlahan, lama-kelamaan dia akan berhenti. Apa maksudnya? Okay, daya geseran juga akan menyebabkan kelajuan suatu objek menjadi mula laju, lepas tu lama-kelamaan dia akan jadi perlahan. Perlahan dan akhirnya sampai satu tahap dia akan lepas perlahan, lama-lama dia akan berhenti. Okey, bagus, terima kasih. Berhenti. Okey, nombor 4. Pilih pernyataan yang benar tentang daya geseran. Okey, daya geseran berlaku apabila dua permukaan bersentuhan. Betul atau salah? Dua permukaan yang bersentuhan. Daya geseran berlaku apabila dua permukaan Betul. Okey, baik, betul. Terima kasih. Daya geseran bertindak selari dengan arah pergerakan objek. Okey, selari ni bermaksud dia sama. Kalau arah pergerakan ke hadapan, daya geseran pun ke hadapan. Betul tak? Salah. Sebab apa? Daya geseran dia berlawanan. Okey, bagus. Terima kasih. Daya geseran sentiasa melawan arah pergerakan objek. Ni betul. Okey, ni berlawanan tadi kan? Okey, ni betul. Okey, baik. B. Daya geseran menyebabkan objek yang bergerak semakin perlahan dan akhirnya berhenti. Betul ke salah? Betul. Betul. Baik. Okey, tengok yang sebelah pula. Okey, lukis anak panah bagi mewakili arah gerakan dan lukis anak panah bagi mewakili arah gerakan dan arah daya geseran dalam petak kosong dalam raja di bawah. Okey, dia kata kalau pergerakan pakai anak panah yang sambung-sambung. Manakala untuk daya geseran pula anak panah yang tidak bersambung. Okey, tengok situasi yang pertama.
Okey, nampak ada dua kotak ni kan? Satu dekat atas, satu dekat bawah. Okey, satu dekat atas, satu dekat bawah, satu dekat atas, satu dekat bawah, satu dekat atas, satu dekat bawah. Okey, saya kata tadi kalau arah daya kalau arah pergerakan mesti ke atas, kalau arah daya geseran mesti dekat bawah. Jadi automatik semua yang dekat bawah ni, bawah objek ni adalah dia punya daya geseran. Okey, baik, tengok yang pertama menolak kotak, dia ke hadapan ke belakang? Ke hadapan. Okey, jadi anak panah yang sambung lah kan? Okey, anak panah yang sambung. Okey. Anak panah yang bersambung. Macam boy. Okey, anak panah yang sambung. Okey. Yang ni pula. Dia punya arah daya geseran dia ke mana? Kalau kita tolak ke hadapan, daya geserannya ke Bawah. Belakang. belakang. Dia lawan, ini ke depan. Jadi lawannya dia ke belakang lah. Ke belakang. Okey, ini ke hadapan, lawannya ke belakang. Okey, menunggang motosikal pula. Bila ada ke orang naik motosikal reverse? Tak ada kan? Orang naik motosikal akan masa ke hadapan. Jadi arah hadapan. Okey. Sama juga, dia punya daya geserannya ke belakang. Okey. Ke belakang. Cawan ikut cawan. Okey, kalau cawan pula, okey, cawan ni dia lain sikit. Sebab apa? Kita pegang cawan ke mana? Ke atas. Okey, ke atas. Jadi kita kena buat dia ke atas. Okey, ke atas. Buatlah ke atas macam mana? Okey, ke atas ke atas. Okey. Dia punya sebentar. Okey, ke atas. Okey, tapi dia punya geserannya ke mana? Kalau ke atas, berlawanannya adalah ke Bawah. okey, jadi ke bawah. Bawah. Okey, sebab kita nak bergerak ke atas. Tak ada orang minum air ke bawah. Okey, jadi dia punya geserannya ke bawah. Okey, kalau menarik beg pula. Tarik beg ke mana? Hadapan. Okey, automatik dia punya geserannya ke Belakang. okey, ke belakang. Okey, itulah dia. Okey, selesai. Okey, dan yang keenam. Berikan dua contoh daya geseran. Awak tengok kat buku teks tadi balik. Okey. Inilah dia contoh daya geseran. Yang pertama tadi bermain bowling. Yang kedua menolak troli. Yang ketiga bermain gimnastik, gymrama. Dan yang keempat menulis ataupun memegang pensel. Jadi berikan dua contoh daya geseran. Yang pertama, Bermain bowling. okey, bermain bowling. Yang kedua, Bermain chess. memegang pensel. Okey, yang ketiga bermain chess. Okey, boleh bermain chess. Okey, selesai soal keempat. Okey, siapa yang tak dapat tadi? Yang ni je jawapan. Okey, siapa yang tak dapat jawapan untuk muka surat 3 nanti, awak boleh tengok dekat YouTube balik Okey, go. Okey, selesai sudah dua benda yang kita nak belajar pada hari ini. Iaitu tadi yang pertama, menyatakan maksud daya geseran. Awak telah pun jawab soalan. Apakah maksud daya geseran? Daya geseran ialah daya yang terhasil apabila dua permukaan bersentuhan antara satu sama lain. Dan yang kedua, awak telah belajar
apakah faktor yang mempengaruhi daya geseran, iaitu jenis permukaan dan juga jisim objek. Okey, baik. Sebelum kita tamatkan pada hari ini, saya buka kepada soalan, yang ada soalan. Okey, faham tak? Kalau faham, kat tangan. Siapa yang faham kat tangan? Terus. Awal, dia tu faham. Okay, tak apa, nanti next sekolah nanti kita buat ujian, tengok awak faham tak faham. Okey, siapa yang ada soalan lagi? Dia tak ada soalan Kalau tak ada soalan, kita jumpa lagi minggu depan. Saya akan suruh awak buat modul dahulu, kemudian masa kelas kita akan bincangkan. Okey, sekali tak ada soalan, kita jumpa minggu hadapan. Assalamualaikum, bye.